Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Bersama saya dengan Cikgu Nuri untuk subjek Bahasa Melayu tahun 5. Baiklah murid-murid, pada minggu ini kita masih berada dalam tema 2, Kesihatan dan Kebersihan, di bawah unit 4, Bahaya dalam Senyap, dan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah Ibarat Musuh dalam Selimut. Jom kita lihat. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari kemahiran membaca, standard kandungan 2.1, asas membaca dan memahami, standard pembelajaran 2.1.2, membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan yang tepat. Kriteria kejayaan pula, murid dianggap berjaya sekiranya dapat mencari sekurang-kurangnya 3 makna perkataan dengan tepat. Baiklah, murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 26. Sudah buka murid-murid? Bagus. Baiklah, sebelum itu, cikgu ingin bertanya kepada kamu, apakah yang dimaksudkan dengan ibarat musuh dalam selimut? Musuh dalam selimut bermaksud musuh yang tidak diketahui, yang sangat dekat atau yang berada di sekeliling kita. Itu yang dimaksudkan dengan musuh dalam selimut. Musuh yang kita tidak tahu dan yang berada dekat kita tetapi kita tak tahu. Baiklah murid-murid, seperti biasa, yang pertama, murid dikehendaki membaca dan memahami bahan. Murid-murid boleh merujuk pada muka surat 26. Jom kita baca. Ibarat musuh dalam selimut. Farisha sedang membaca poster tentang penyakit berbahaya dalam internet. Kakaknya membantu dia mencari makna perkataan yang sukar berkaitan dengan penyakit-penyakit tersebut. Okay, jika kamu lihat di bawah ini merupakan poster tentang penyakit berbahaya. Penyakit berbahaya. Influenza, jangkitan pada salur pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Penyakit COVID-19 iaitu keluarga virus seperti sindrom pernafasan akut yang teruk atau kita panggil SARS. Jangkitan pada salur pernafasan. Penyakit demam campak iaitu jangkitan akut terhadap kanak-kanak disebabkan oleh virus measles. Pesakit mengalami gejala jangkitan pernafasan dan ruam pada kulit. Yang keempat, penyakit polio. Penyakit ini disebabkan oleh virus polio. Virus ini menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan kekal. Penyakit ini membawa maut jika berlaku kegagalan pernafasan. Tanda-tanda awal penyakit yang seperti di atas tadi ialah selsema, muntah, demam, cirit-birit, sakit tekak, sukar bernafas, batuk dan sakit kepala. Pencegahan awal pula ialah kerap basuh tangan dengan cara yang betul. Seterusnya, tutup mulut dengan tisu atau tangan ketika batuk atau bersin. Gunakan pelitup muka. Jaga kebersihan persekitaran di rumah dan di tempat awam. Elakkan diri daripada individu yang bergejala. Jumpa doktor jika mempunyai tanda-tanda awal gejala. Ambil suntikan vaksin yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jika kamu lihat gambar di bawah, Farisha dan kakaknya sedang berbual. Kakak, ada perkataan yang saya tidak faham maknanya. Kakaknya menjawab, kalau begitu, mari kita cari makna perkataan itu dalam kamus. Okey, baiklah murid-murid. Jika murid-murid lihat tadi, kita telah membaca tentang Farisha sedang membaca poster tentang penyakit berbahaya dalam internet. Okey, tajuk yang tadi ialah ibarat musuh dalam selimut. Ibarat musuh dalam selimut, macam tadi kita bincangkan, ialah sesuatu yang dekat dengan kita tapi kita tak tahu. Itulah yang dimaksudkan dengan penyakit berbahaya ini. Dia ada di sekeliling kita tetapi kita tidak tahu ianya akan mengancam diri kita. Jika kamu lihat poster yang telah dibaca sebentar tadi, ada 4 penyakit berbahaya iaitu influenza, COVID-19, demam campak dan polio. Penyakit berbahaya ini mempunyai tanda-tanda awal yang sama iaitu selsema, demam, sukar bernafas, muntah, cirit-birit, batuk, sakit tekak dan sakit kepala. Faham? Tanda-tanda awalnya sama. Bagaimanakah pencegahan awal? Yang pertama, kerap basuh tangan. Yang kedua, mestilah tutup mulut dengan tisu atau tangan bila kamu bersin. Yang ketiga, pastikan gunakan pelitup muka. Yang keempat, jaga kebersihan persekitaran di rumah dan di tempat awam. Yang kelima, elakkan diri daripada dekat dengan seseorang yang sedang sakit, yang bergejala. Okey,
seterusnya, jumpa doktor jika kamu mempunyai tanda-tanda awal yang kita baca tadi. Dan yang terakhir, ambillah suntikan vaksin yang telah ditetapkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah murid-murid, apakah yang anda fahami tentang bahan yang telah dibaca sebentar tadi? Ya, tentang penyakit berbahaya. Penyakit berbahaya ini merupakan penyakit yang mudah merebak dan akan memberi ancaman terhadap kesihatan manusia sekiranya tidak dicegah. Sebab itulah kita mengambil vaksin. Penyakit-penyakit berbahaya yang telah kita lihat di dalam poster sebentar tadi, ini ialah contohnya penyakit demam campak. Jika kamu lihat, ada bintik-bintik merah di muka dan badan-badan. Kemudian penyakit COVID-19 yang sedang menular di seluruh dunia sekarang ni. Yang ketiga, penyakit influenza. Dia macam selsema. Dan kadang-kadang ada demam dia yang tinggi. Yang ini ialah penyakit polio. Inilah dia. Kita jarang-jarang lihat, tapi inilah penyakit polio. Dan ini ialah merupakan cara-cara untuk mengelakkan daripada dijangkiti penyakit berbahaya. Yang pertama, jika kita lihat, basuh tangan sekerapnya dengan sabun selama 20 saat sebelum dibilas dengan air. Yang kedua, gunakan cecair sanitasi sekiranya tiada air untuk membersihkan tangan. Yang ketiga, utamakan pemakaian pelitup muka apabila keluar rumah. Yang keempat, minta untuk beredar jika ada orang yang bergejala. Contohnya batuk, sesama, demam yang nak dekat dengan kamu. Yang kelima, apabila berbual, jarakkanlah diri masing-masing sekurang-kurangnya 2 meter. Dan yang paling penting, kamu pastilah mengambil vaksin untuk mencegah diri kita daripada dijangkiti. Baiklah murid-murid, aktiviti yang seterusnya ialah murid dikendaki mengenal pasti perkataan yang berwarna yang terdapat di dalam buku teks muka surat 26. Baiklah, murid-murid kenal pasti perkataan apakah yang telah diwarnakan dengan berwarna merah. Yang pertama, kita lihat perkataan virus. Yang kedua, jangkitan. Dan yang ketiga, perkataan akut. Keempat, perkataan gejala. Yang kelima, perkataan polio. Yang keenam, perkataan saraf. Seterusnya, perkataan kelumpuhan. Yang seterusnya, perkataan selsema. Dan yang seterusnya, perkataan cirit-birit. Kemudian, perkataan bersin. Seterusnya, tak perlu gejala lagi sebab tadi pun dah ada gejala. Seterusnya ialah suntikan. Ini ialah perkataan-perkataan yang telah diwarnakan di dalam buku surat yang telah kita baca sebentar tadi. Baiklah, bagus. Murid-murid telah berjaya mengenal pasti perkataan yang berwarna di dalam buku teks yang telah kita baca sebentar tadi. Baiklah murid-murid, apakah aktiviti kita seterusnya? Ya, seperti biasa, tentulah latihan. Apakah latihan murid-murid? Cikgu nak murid-murid mencari makna 5 perkataan yang dipilih dengan merujuk kamus atau media elektronik dengan tepat. Di sini murid-murid dikendaki memilih 5 perkataan daripada tadi yang berwarna tadi mempunyai 11 perkataan. Murid-murid pilih 5 perkataan sahaja dan kamu rujuk kamus atau media elektronik seperti internet untuk mencari maksud perkataan yang kamu pilih. Faham? Bagus. Baiklah, sebelum kita menamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak ingatkan tugasan murid. Yang pertama, murid diminta mencari makna perkataan yang dipilih dengan merujuk kamus atau media elektronik. Berapa tadi yang cikgu suruh pilih? 5 perkataan sahaja. Cari makna, kamu boleh rujuk kamus atau Google di internet. Yang kedua, lakukan tugasan kamu di dalam buku tulis pemahaman buku pendek. Dan yang ketiga, cikgu ingin ingatkan, kamu mestilah tulis dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Boleh murid-murid? Bagus.
Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.